Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf dan pimpinan surau An-Nur. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah taala, pada malam ni sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib. Seterusnya dapat sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus menyambung pengajian kitab kita, kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita di dalam seruan yang ke-28 tentang kewajipan menepati janji dan mengingati segala yang dihalalkan dan diharamkan. Baik, pada muka surat 421 yang di tengah ni, ya. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Sementara itu maklumat yang terdapat dalam seruan ini berbunyi, dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak. Maksudnya kamu dihalalkan memakan binatang ternakan dan memanfaatkannya. Selain itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengecualian melalui firman-Nya yang berbunyi. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam seruan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru umat Islam, orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya menunaikan janji. Janji apa ni tuan-tuan? Aufu bil uqud. Janji iaitu kita taat perintah Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, tidak ingkar kepada Allah Ta'ala, mengikut ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Binatang-binatang ternakan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala halalkan. Allah Ta'ala halalkan. Tetapi ada tuan-tuan binatang ternakan yang halal untuk kita makan, tetapi disebabkan kita dalam keadaan dalam berihram. Berihram ni tengah buat apa? Haji, umrah, buat umrah. Jadi ketika berihram maka tak boleh berburu walaupun binatang tu binatang yang halal. Betul, Allah Ta'ala berfirman, illa ma yutla alaikum ghaira muhallis saidi wa antum hurum. Halalnya binatang ternak dan sebagainya itu
tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan pemburuan. Mana makanan binatang tu halal, binatang yang boleh dimakan lah, lembu ke, kebau ke sebagainya, binatang ternakan boleh dimakan. Tetapi oleh kerana kita dalam keadaan berihram, maka kata Allah Ta'ala, tidak pula bererti kamu menghalalkan pemburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Surah Al-Ma'idah. Jadi Allah Ta'ala ni, dia ada kehendak. Innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah Ta'ala ni, dia nak tetapkan hukum ni ikut suka dia. Kita tak boleh cakap macam tu, ikut suka saya lah. Tak boleh. Suami ke, isteri ke, ayah ke, jiran ke, kita tak boleh kata suka hati saya nak buat macam mana. Tak boleh. Tetapi Allah Ta'ala boleh. Sebab apa? Sebab dia pencipta. Dia nak hukum macam mana, terpulang pada dia. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah menetapkan hukum apa yang dia kehendaki. Baik, maksudnya Allah Ta'ala berhak melarang sesuatu yang ingin dilarangnya. Allah Ta'ala, dia ada hak. Binatang ternakan tu halal, tapi oleh kerana kita dalam keadaan ihram, maka tak boleh kita berburu, kita pergi tangkap binatang tu, walaupun binatang tu binatang yang halal. Kata pengarang, Allah ni dia berhak melarang sesuatu yang ingin dilarangnya. Hal ini disebabkan hikmah yang sangat tinggi. Hikmah di sebalik tu, di sebalik larangan Allah Ta'ala itu, hikmahnya yang sangat tinggi dan rahmatnya yang sangat luas. Kita tuan-tuan kena yakin, kena percaya bahawa setiap apa yang ditetapkan oleh Allah, maknanya hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu tuan-tuan, ada hikmahnya dan ada rahmat yang sangat luas. Di sebalik itu, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, menepati janji. Seruan ni tuan-tuan dia nak bincang aufu bil uqud, menepati janji itu. Baik, akad dan janji merupakan dua perkataan yang sinonim. Akad ni disebut saya akad. Akad ni kita faham akad nikah lah. Dan akad nikah itu juga merupakan satu perjanjian. Dia ikatan suami isteri, dan suami juga berjanji. Sebab itu bila lepas akad nikah ada bacaan lafaz ta'liq. Kalau saya meninggalkan isteri saya mencederakan, saya tinggalkan dia tanpa nafkah dan sebagainya, maka jatuhlah dia. Sebab apa? Sebab ada perjanjian di situ. Jadi akad dan janji. Akad tu, kalau janji bahasa Arabnya ahdun. Dalam istighfar, sayyidul istighfar tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala abdika wa ana ala ahdika. Perjanjian tu. Jadi akad dan janji ni dia dua perkataan yang sinonim. Janji adalah sesuatu yang diwajibkan seseorang ke atas orang lain. Janji ni bila mana kita dah berjanji, maka kita kena tunaikan. Kalau kita janji dengan orang, kita tak tunaikan janji, maka kita menjadi orang yang ada sifat tanda-tanda munafik. Dia janji tapi tak tunai. Maka janji itu maksud dia apa? Sesuatu yang diwajibkan seseorang ke atas orang lain. Baik, syarat memenuhi janji adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, syarat untuk memenuhi janji ini mestilah janji itu untuk taat kepada Allah.
Untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Nabi SAW. Maka itu makna memenuhi janji itu. Syarat dia terpenuhi. Maknanya kalaulah seseorang tu dia janji, contohnya jika janji tersebut tidak memenuhi aspek itu, maka tidak diwajibkan untuk mentaati makhluk dalam kemaksiatan terhadap penciptanya. Walaupun dalam berjanji, tapi janji itu untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tak perlu tunaikan janji tersebut. Janji apa tuan-tuan? Orang janji nak buat maksiat, nanti saya buka kelab malam, nanti dia kata untuk ada araknya, ada campur laki perempuan dan sebagainya. Maka dia berjanji, dia tak wajib tunaikan. Sebab apa? Sebab janji itu untuk ingkar kepada Allah, untuk buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka kata pengarang, tak wajib untuk, maknanya kalau janji itu tak memenuhi aspek ini, bukan untuk taat kepada Allah, janji itu tak taat kepada Allah, janji itu tidak taat kepada Nabi SAW, maka tidaklah wajib. Tidak wajib tuan-tuan untuk mentaati makhluk dalam kemaksiatan terhadap penciptanya. Baik, menepati janji merupakan akhlak yang mulia. Orang yang berjanji kemudian dia tunaikan janji, tuan-tuan, orang ini adalah orang yang berakhlak mulia. Sifat yang terpuji. Dia tak pernah mungkir janji. Dia janji, maka dia akan tunaikan. Jadi orang yang tepati janji ini moral yang tinggi bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Allah SWT menggolongkannya sebagai akhlak orang yang benar-benar beriman, bertakwa dan beramal soleh. Orang yang tepati janji ini, tuan-tuan, dia ini termasuk orang yang beriman, dia bertakwa dan dia beramal soleh. 3 orang yang tepati janji ini. Baik, Allah SWT berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu hanya menghadap muka kamu ke arah timur dan barat. Nah, dia kebajikan ni bukan kita hadap muka ke arah timur, hadap muka ke arah barat. Bukan kebajikan tu. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah apa dia kebajikan, tuan-tuan? Kebajikannya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi rasul alaihi salam. Itu adalah kebaikan. Albir, laisal bir. Albir ni maknanya kebaikan, kebajikan. Maknanya kalau setakat hadap muka ke arah timur dan barat, itu bukan kebaikan. Tetapi kebaikan yang adalah beriman pada Allah, akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Dan juga kebaikan itu juga apa dia? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Bersedekah harta yang disayangi kepada kaum kerabat. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kita bagi harta yang kita sayang. Kita infak duit yang kita sayang. Duit, tuan-tuan, sayang 50 sekeping. Kita nak bagi pada orang, sayang. Kita nak infak, sayang. Kita nak transfer RM50, kita sayang. Yang sayang, yang kita sayang itulah kita bagi. Yang mana, tuan-tuan, infak sedekah ni yang paling tinggi, paling afdal ni adalah kita bagi dalam keadaan kita itu kedekut tu, dalam keadaan kita cinta, dalam keadaan kita sayang duit tu. Pada saat itulah, tuan-tuan, kita bagi. Maknanya kalau kita bagi jumlah RM1 tak adalah sayang mana. Kalau RM50 sayang, RM50 itulah nak pejam mata nak bagi. Jadi bagi harta, tuan-tuan, kita sedekah ni, harta yang kita sayang kepada siapa? Kaum kerabat, zawil qurba.
Dan kita tuan-tuan, sepatutnya kalau kita nak tolong saudara dululah. Tolong saudara. Ini tolong mana? Afrika dia tolong. Tak salah nak tolong Afrika, Kemboja, nak tolong mana, Yaman, tak apa. Kita tak kata tak elok, tak ada apa-apalah. Tapi tuan-tuan, dalam masa yang sama kalau ada ahli keluarga kita yang susah, kaum kerabat kita susah, tapi kita tak sedekah, kita tak tolong. Kita pergi tolong orang yang jauh. Semua tu kebaikan belaka, semua Allah Ta'ala terima belaka. Kita sedekah jauh ke dekat ke, yang penting ikhlas. Tetapi tentu alangkah baiknya kalau kita tahu ahli keluarga kita susah, kita tolong zawil qurba. Kemudian wal yatama, bersedekah kepada anak-anak yatim. Kemudian wabnas sabil, wal yatama wal masakin, orang miskin, wabnas sabil, dan orang yang musafir. Tu yang orang pergi minta bantuan surau masjid tu. Dia sampai satu surau, dia kata saya nak balik Johor, tak ada duit tiket, bagi RM50. Dia tak balik Johor pun, dia pergi surau lain pula. Dia kata dia musafir, pergi sini minta. Kerana orang ni bila dia bermusafir, dia dalam keadaan memerlukan lah, mungkin duit dia habis ke sebagainya. Kita kalau dengar orang daripada jauh kan, kita macam simpati lah. Daripada mana ni? Oh, daripada Kedah ni, nak balik malam ni tapi tak ada duit lah. Sedih dengar. Padahal dia tak balik pun, dia duduk kencing semua tempat macam tu tuan-tuan. Kita tak katalah semua orang, tetapi tuan-tuan ada yang buat macam tu. Kita tak tuduh sesiapa lah, tetapi tuan-tuan oleh kerana kerap sangat kita photostat IC dia muka yang sama je, itu ada bukti lah yang dia menipu. Tapi kalau tak ada bukti, jangan pula kita terus tuduh dia. Ini mesti menipu kan, nak duit balik negeri sekian-sekian kan, menipu kan. Janganlah, melainkan ada bukti. Dah datang banyak kali dah, sikit-sikit musafir. Jadi sedekah ni tuan-tuan boleh kepada orang musafir. Kemudian wasailin, peminta sedekah. Wasailina wa fir riqab, dan hamba-hamba yang menuntut kemerdekaan. Ni hamba Zulu lah, sekarang tak ada dah. Wa aqamus salah wa ataz zakah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian inilah yang dia punya syahid dia, wal mufuna bi ahdihim idza ahdu, orang yang menepati janji apabila berjanji. Ini dia yang seruan yang kita nak bincang ni. Maknanya yang lain-lain juga kebaikan, beriman pada Allah, bersedekah, zakat, mendirikan salat, dan menepati janji apabila berjanji, itu juga tuan-tuan merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Kemudian wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, kemudian akhlak yang terpuji juga, sifat yang terpuji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Dia sabar, wasabirin. Dia dalam keadaan sempit, dia dalam keadaan derita, dia dalam keadaan berperang, dia sabar. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Jadi nak jadi nak dapat gelaran ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang yang beriman, orang yang benar, maka kena ada sifat-sifat ni. Beriman, wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ganjaran pahala yang besar bagi kekasihnya yang menepati janji. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya. Baik tuan-tuan, di zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini berbai'ah
Tuan-tuan yang baca sirah tu, Bai'atul Ridwan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala telah redha kepada orang mukmin. Idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Mereka berbai'ah. Bai'ah ni maksud dia akur janji lah, mudah faham, akur janji, bai'ah. Dan tuan buka kalau cari sirah tu, Bai'atul Ridwan. Maknanya berjanji dengan Nabi SAW, apa pun terjadi tetap bersama Nabi SAW. Itu dengan Nabi SAW lah. Kalau hari ini saya tak tahulah. Kalau ada mana tarikat, mana kumpulan, mana geng, mana tim, mana yang bila nak masuk kumpulan dia kena berbai'ah, itu pulanglah masing-masing lah. Ya. Jadi kalau berbai'ah dengan Nabi SAW ni, orang kata apa, sampai gadaikan nyawa tu berbaloi lah, mati-mati syahid lah kan? Maka para sahabat Nabi SAW berbai'ah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini tidak akan meninggalkan Nabi SAW. Mereka akan bersama Nabi SAW memerangi kafir Quraisy, kafir musyrikin, lawan. Berbalailah mati, tuan-tuan, mati syahid. Baik, hal ini dijelaskan dalam firman-Nya. Ini tentang berbai'ah ni. Innal ladzina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu. Siapa yang bagi taat setia ni? Sahabat Nabi SAW bagi memberi pengakuan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setia kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berjuang menentang musuh. Maknanya siapa yang berbai'ah dengan Nabi SAW, innama yubay'una Allah. Mereka hanya saja memberi pengakuan taat setia kepada Allah. Jadi sahabat Nabi SAW akur janji memberi taat setia kepada Nabi SAW. Hakikatnya dia memberi taat setia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan ayat ati'ullah, taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ataupun ayat qul in kuntum tuhibbunallah, jika qul in kuntum, katakanlah jika kamu in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan, siapa yang taat kepada Nabi SAW berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang memberi pengakuan taat setia kepada Nabi SAW, dia berbai'ah Nabi SAW, seolah-olah hakikatnya dia berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita mengikut ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita ini telah taat kepada Allah Taala. Jadi taat kepada ajaran Nabi sallallahu bermakna kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullahi fawqa aydihim, Allah mengawasi keadaan mereka, memberikan taat setia itu untuk membalasnya. Yadullahi fawqa aydihim ni makna dia Allah Ta'ala mengawasi mereka. Ketika mana sahabat Nabi SAW ni memberikan taat setia kepada baginda Rasulullah SAW. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya, maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya. Jadi tuan-tuan, kalau dah berbai'ah dengan Nabi SAW, maka dia tidak boleh mungkir akur janji dia tu.
taat setia yang dia berikan itu, dia tak boleh lari. Dia tak boleh, orang kata apa, bila mana nak berperang dengan orang kafir, nanti akan mati, dia cabut lari. Tak boleh. Kalau dia cabut lari juga, tuan-tuan, bermakna apa? Bermakna kalau dia tak sempurnakan janji itu, hanya menimpa dirinya. Maknanya kerugian itu kebinasaan untuk diri dia sendiri. Ni hebat dia, tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW ni. Berbai'ah, berjanji dengan baginda Rasulullah SAW. Antara sebabnya adalah bila dah berbai'ah, dia ada satu kekuatan. Walak tu macam mana walak, tuan-tuan? Takut pergi jauh pula, tuan-tuan. Tak apalah itu, walak tu tak apalah. Jadi berbai'ah ni, tuan-tuan, masya-Allah, maknanya kalau dia tak sempurnakan janji dia tu, dia tak pegang dengan janji dia, dia tidak bersama Nabi SAW hingga akhir hayat dia, maka kata Allah SWT, bahaya sebab dia tak sempurnakan janji itu akan menimpa dirinya. Wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikan kepada Allah, dia dah janji kepada Nabi SAW, bermakna dia janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Fasayutihi ajran azima. Maknanya, hingga akhir, titisan darah yang terakhir bersama dengan Nabi SAW, barulah dapat pahala yang besar. Tapi kalau dah tengah jalan dia cabut lari, macam golongan munafik, tak ada pergi baru dalam perjalanan pergi perang, dah dia patah balik, dia lari. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tidak sempurnakan janji mereka. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyanjungi orang-orang yang beriman dan kecintaannya sangat tinggi terhadap mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan orang yang tepati janji ni, tuan-tuan, Allah Taala cinta pada mereka. Allah Taala berfirman, bala man aufa bi ahdi. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang lain. Ini dia ada ayat yang sebelum ni, tuan-tuan. Ayat ni surah Imran ayat 76. Sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain, wattaqa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Orang yang menepati janji, berpegang dengan janji, tidak mungkir janji. Kalau dia berbai'ah, dia betul-betul berpegang, maka Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala kasih kepada orang tersebut. Selain itu, Allah SWT melabelkan mereka sebagai orang yang berakal, cerdas, pintar. Allah SWT berfirman. Kemudian orang yang tepati janji ini juga Allah Ta'ala labelkan mereka ini sebagai orang yang berakal, cerdas. Maknanya bijak, pintar. Allah SWT berfirman, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dan sujud dan berdiri sambil takut azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Jadi tentu Allah SWT berfirman, orang yang taat buat ibadah ni waktu malam dengan sujud dan berdiri, dan dia takut azab Allah SWT, azab hari akhirat dia takut, dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala labelkan mereka ni, tuan-tuan, sebagai apa? Sebagai innama yatadzakkaru ulul albab. Itu di akhir ayat tu. Sebelum ayat tu, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini ayat ni tentang
kelebihan orang yang alim. Adakah sama, Allah Ta'ala bertanya, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak sama. Yang A orang alim, yang B kuat ibadah tapi tak ada ilmu, tak sama. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Yatadhakkaru ulul albab. Ulul albab ni maksud dia orang yang akal dia sempurna, orang yang taat kepada Allah ni, orang yang berilmu ni. Allah Ta'ala bagi gelaran kepada dia yatadhakkaru ulul albab, orang yang berakal yang sempurna. Siapakah mereka? Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah SWT berfirman, alladhina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal misaq. Orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak, mencabuli perjanjian yang telah diperteguhkan. Golongan Yahudi, tuan-tuan, dia suka mungkir janji ni. Dia dah ambil perjanjian dengan Allah Ta'ala, kemudian dia mungkir janji tersebut. Wala yanqudunal misaq, maknanya perjanjian itu telah diperteguhkan. Ini dia ada kisah tentang Yahudi Nasrani itu, tuan-tuan. Baik, menepati janji memberi kesan yang baik. Hal ini disebabkan mereka berlaku jujur dengan Allah SWT, dirinya sendiri dan kawan-kawan. Orang yang tepati janji ni, tuan-tuan, biasanya orang sukalah. Maknanya untuk diri dia sendiri, untuk kawan dia, janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sesama kita pun, tuan-tuan, mungkin janji, orang pun tak suka dengan kita. Janji pukul 10, pukul 11 tak sampai lagi. On the way. Dia ni, jangan percaya, dia ni banyak kali dah aku kena. Saya dulu, tuan-tuan, jadi juru nikah. Ustaz jumpa kat mamak pukul 12 malam. 12 malam, tuan-tuan, dah lalok dah, tuan-tuan, pergi. Tak sampai lagi. Oh, lewat sikit. Dah 12 malam dah, tuan-tuan, lewat sikit lagi. Jadi, tuan-tuan, kalau dah kena banyak kali macam tu, kita pun dah tak percayalah. Jumpa malam ni, tak apalah, esok lah. Mana kita dah kena lah. Jadi kata pengarang, tuan-tuan, orang yang tepati janji ni, dia kesan dia baik. Maknanya dengan Allah Ta'ala dia tepati janji, dengan kawan dia tepati janji. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga memerintahkan kita supaya menepati janji. Allah SWT berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala apabila kamu berjanji. Ini dia pernah berkisar tentang janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan janganlah kamu merombak, mencabuli sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini geng-geng Yahudi. Dia kata ini daripada Allah. Haza, apa dia sebut, tuan-tuan? Ini daripada Allah, dia kata. Padahal dia menipu. Padahal dia merubah. Maknanya yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Dia rubah, tuan-tuan, hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia kata ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ini dia jual nama Allah. Ini lebih teruk lagi. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, sesudah kamu menguatkannya dengan nama Allah. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai penjamin kebaikan kamu. Sedangkan, tuan-tuan, kita ni, tuan-tuan, telah jadikan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang memelihara kita, yang menjamin kebaikan bagi kita, yang memberi segala yang baik kepada kita, tuan-tuan.
Kemudian Allah SWT berfirman, ya bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ini Allah Ta'ala seru Bani Israel. Wahai Bani Israel, kenanglah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu. Bani Israel ni tuan-tuan, antara kaum yang banyak Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang dapat makanan apa tu? Manna wassalwa, Bani Israel. Yang selamat daripada ditangkap Firaun. Mereka dapat melewati laut, terbelah laut itu. Selamat mereka. Nikmat juga. Kemudian Bani Israel ini jugalah di kalangan mereka ramai para Nabi Rasul alaihissalam. Maka Allah Ta'ala suruh Bani Israel ni ingat balik segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Jadi Bani Israel, Yahudi Nasrani ni, kalau dia tepati janji tuan-tuan, perjanjian dengan Allah, dia kena beriman dengan Allah SWT. Tapi oleh kerana dia mungkir janji, dia tidak beriman, dia ubah segala hukum. Mana hukum yang dia nak, yang dia ambil, yang dia tak nak, dia tolak. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu tak sempurnakan janji kamu, bagaimana aku nak sempurnakan janji aku? Maknanya kalau Yahudi Nasrani itu beriman, maka Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam syurga. Allah Ta'ala redha kepada mereka. Tapi oleh kerana Yahudi Nasrani, pendeta dia, rahib dia tuan-tuan, berubah-ubah segala hukum Allah SWT, dan dia menipu. Bila mana dia berdialog dengan Nabi SAW, Yahudi berbohong. Tengok dalam kitab Taurat Injil apa yang disebut tentang hukum syariat, maka dia menyembunyikan, maka dia tidak penuhi janji. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa aufu bi ahdi, aku akan penuhi janji dengan syarat kamu penuhi janji kamu terlebih dahulu. Wa iyaya farhabun, dan kepada aku sahaja kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain. Wa iyaya farhabun, maknanya Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, kamu ni takut hanya kepada aku, jangan takut selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya 10 pesanan terakhir yang terkandung dalam surah Al-An'am yang bermaksud, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah. Yang bermaksud, dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya. Ini tuan-tuan, dalam surah Al-An'am ayat 152 ni tentang orang yang uruskan anak yatim tu, dia kena tepati janji. Dia buka rumah anak yatim tu tujuannya untuk apa? Kalau dia nak masuk duit dalam poket dia, dia nak ambil keuntungan, dia nak joli, baik tak payah buka rumah anak yatim. Ini Allah Ta'ala larang, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Kalau nak hampiri juga boleh, melainkan dengan cara yang baik. Beri laluan pada azan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman, bagi orang yang nak jaga harta anak yatim ni tuan-tuan, maka dia kenalah seorang yang jujur. Mana dia tak boleh tuan-tuan, kalau dia tak dapat nak jaga betul-betul harta tu, baik dia tak payah jaga. Mana serah pada orang lain. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha asyuddah. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya sehinggalah dia baligh, dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Maknanya kalau nak urus juga, jaga betul-betul sampai dia besar, hatta yablugha asyuddah, sampai dia balik, dia dah boleh urus duit, bagi kat dia. Kemudian tuan-tuan, Allah SWT berfirman sikit tuan-tuan, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil. Jadi tuan-tuan, dia sempurnakan, penuhi janji. Dalam seruan ni dia, kita penuhi janji, kita sempurnakan janji. Tapi dalam jual beli itu juga adanya timbang, adanya sukatan. Maka di situ juga Allah Ta'ala firman, wa auful kaila wal mizan, sempurnakanlah sukatan dan juga timbangan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maknanya dalam jual beli pun tuan-tuan, dia ada akad jual beli. Saya jual, saya beli barang sekian dan sebagainya. Sehingga kan tuan-tuan, zaman Nabi SAW, ada hamba Allah, dia pembeli dengan penjual. Penjual dia jual rumah, yang membeli itu beli rumah,
dalam rumah jumpa emas. Jadi dua-dua tak nak tuntut. Yang dah jual kata, saya jual rumah sekali dengan barang-barang yang di dalam tu, kata yang penjual. Yang beli kata, saya beli rumah, bukan beli emas yang ada dalam rumah tu. Dua-dua tak nak. Maka Nabi SAW kata, korang berdua ni ada anak tak? Seorang ni, saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Elok ambil duit, ambil emas yang ada dalam rumah tu, buat mahar dia. Mudah je Nabi SAW selesaikan masalah mereka berdua tu, tuan-tuan. Baik, cukup sekadar tu, tuan-tuan, kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang baik tu datang daripada Allah SWT. Salah silap daripada kekurangan kejahilan diri saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.